Jika kita ingin membina negara dan masyarakat yang berintegriti, ada panduan yang Allah berikan di dalam Suratul Maidah 1400 tahun yang lepas. Bagaimanakah Nabi membina nilai ini untuk panduan kita bersama pada saat ini? Kita ikuti diskusi dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini. Sesi ulang kaji pada halaman 115 dan 116 daripada Suratul Maidah. Sama-sama kita ingin kupas, kita ingin menggali permata daripada dua halaman ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, ahlan wa sahlan. Dan juga Ustaz Tar, apa khabar? Alhamdulillah Fadil Safas. Dah makan ke belum? Oh, Alhamdulillah Safas. Alhamdulillah. Pulut je belum makan. Oh, ya. Okey, ada sesuatu tu ya. Sesuatu. Nanti kita tengok macam mana, tetapi hari ini kita ingin melihat bagaimana dari mulut Ustaz ya, kesan mulut ini kepada seseorang yang makin dekat kepada Allah ataupun rupa-rupanya kerana mulut santan binasa. Ya, kerana mulut ke kerana santan Ustaz? Nanti kita sama-sama lepas ini. Kita mulakan dahulu sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita sama-sama ingin memulakan diskusi kita, ulang kaji kita pada ayat yang ke-42 berkaitan dengan sama'una lil kadhib akaluna lis-suht. Kita baca dahulu ayat 42 ini, melihat bagaimanakah kesan mulut dan pendustaan kepada amalan orang-orang Bani Israel ataupun ahli kitab yang boleh kita ambil pelajaran. Ayat 42 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita nak baca ayat yang ke-42 dalam episod ulang kaji pada hari ini. Mari kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba dengan sabar. Arif boleh? Boleh. Ni pakar kat ni. Minta lagu apa? Ingat Dima lagu lain tadi. Oh, subhanallah. Tapi tak apa, sabar jalan dulu. Sabar. Okey. Sabar dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht. Fa in فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, betul bacaan daripada ayat yang ke-42. Allah menyatakan mereka sangat suka mendengar berita bohong, al-kadhib, akaluna lis-sukht, dan mereka banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka. Ini adalah sebahagian daripada terjemahan ayat yang ke-42. Dan bila bercakap tentang as-sukht ini Ustaz ya, mungkin Ustaz boleh jelaskan apa beza kalau al-haram kan ataupun khabithah ataupun as-sukht yang dijelaskan pada ayat 42 ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz atas kita katakan soalan yang begitu menarik apa yang dimaksudkan dengan as-suhud. Jadi kalau as-suhud ni kalau kita lihat di dalam tafsiran para ulama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya ia merujuk kepada segala harta yang haram. Ya, dia merujuk kepada segala harta yang haram dan termasuk juga riba dan termasuk juga kalau kita katakan termasuk riba, termasuk juga rasuah. Dan menarik dia tuan-tuan, kalau kita lihat Ustaz selalu menekankan tadi tentang mereka memakan. Jadi mereka bukan mengambil menarik mereka memakan harta yang haram ni, iaitu mereka memakan harta yang haram kerana harta ni bila kita ada harta kita maka kita makan harta tersebut. Maksud saya kita akan menggunakan daripada harta tersebut untuk membeli makanan. Jadi bila kita beli makanan maka kita akan makan harta tersebut, maka kata Nabi SAW, maka daging yang kita kata yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka adalah lebih layak untuknya. Maka di situ ada kita kata penggunaan perkataan yang begitu keras, akaluna lis-suhud, di mana mereka ini suka memakan harta yang haram. Jadi pendek kata as-suhud adalah segala harta yang haram dan ia merangkumi riba, rasuah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat Ustaz, ayat ini dia merujuk kepada golongan Yahudi lah. Jelas daripada kalau kita lihat kepada konteks ayat ini, kita melihat daripada ayat sebelumnya dan ayat selepasnya, sehinggalah kepada ayat yang ke-46 menceritakan tentang orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni mereka sangat kuat memakan harta-harta yang haram. Mereka sangat suka bermuamalah dengan riba. Kan? Mereka juga suka mengambil rasuah. Ayat ini dia masuk ketika mana menceritakan tentang tahkim. Ya Ustaz? Menceritakan tentang tahkim. Bagaimana kalau kita lihat kepada sabab nuzul kepada ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-41, menceritakan bagaimana beberapa golongan Yahudi yang mereka cuba untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun cuba untuk merasuah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menukar keputusan bagi satu-satu tahkim itu, satu-satu penghakiman. Kadang-kadang mereka cuba itu dengan cara dengan cara untuk kata kalau kamu kalau kamu memihak di pihak kami maka kami akan masuk Islam pun ada juga. Kan? Jadi ini semua kita kata percubaan-percubaan merasuah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia memang menjadi satu amalan dalam kalangan orang Yahudi di mana mereka memakan rasuah. Jadi rasuah ni bila terkait dengan isu penghakiman, maka ia adalah satu isu yang sangat besar. Di mana kita tidak akan boleh mendapat keadilan, kita tidak akan boleh mendapat keadilan kalau berlaku rasuah dalam isu penghakiman. Kalau tidak ada integriti di dalam isu penghakiman, maka keadilan satu-satu negara itu ataupun satu-satu masyarakat itu sesekali tidak akan tercapai. Jadi di sini, pendek kata, kenapa dia pakai as-suhud? Kerana ia merangkumi segala harta yang haram. Bukan hanya sekadar rasuah sahaja, riba dan segalanya semua yang haram termasuk dalam as-suhud dan dipakai dalam konteks ayat ini kerana ia merujuk kepada penghakiman yang berasaskan kepada rasuah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan tentang akaluna lis-sukht, iaitu jangan ataupun mereka ini suka makan daripada perkara ataupun sumber yang haram. Dan perkara ini perkara yang perlu diberi perhatian kerana biasa orang cakap kan cari makan. Cari makan. Walaupun sebenarnya bukan dimakan semua pun. Dia pergi buat rumah dia pergi beli kereta, tak ada orang makan kereta pun kan. Tetapi bila diletakkan penganaan akalu lis-sukht ini, ia adalah sebahagian daripada apa yang mereka gunakan Ustaz ya. Maksudnya kalau katakan dalam hadis bercakap ada orang yang berdoa kan, tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, mana mungkin itu akan menjemput bantuan rezeki yang lebih datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara yang penting dalam surah Al-Maidah, surah yang bercakap tentang makanan kan. Jadi makanan ini macam-macam jenis makanan yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah dan termasuklah sumber kepada makanan tersebut yang perlu kita beri perhatian. Dan
kita ingin teruskan dengan ayat yang seterusnya, iaitu kita nak melihat kepada ayat yang ke-44 bila mana Allah menyatakan Taurat itu adalah huda dan juga nur. Kita akan bincangkan mengapa digunakan dua istilah ini dan ia juga berulang pada Injil dan juga berulang pada Al-Quran. Kita berehat dahulu, kembali selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. ما جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Inna أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-115 dan 116 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa, dan kita melihat kepada ayat yang ke-44, Inna anzalna Taurat, iaitu sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat itu, padanya ada dua fungsi, iaitu hudan dan juga sebagai nurun, ya, sebagai huda dan nur. Dan terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan apa maksud huda dan apa maksud nur di sebalik Taurat ini, dan apa kaitan dengan kita pula. Kita tahu kita beriman dan bagaimana ia dimanfaatkan saat ini. Sila Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz atas soalan yang baik tentang Taurat itu sendiri. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan tentang Taurat. Dan menariknya di dalam ayat ini dia menyifatkan Taurat itu sebagai kitab yang mempunyai huda dan juga nur. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hidayah dan apa bezanya dengan nur? Kalau kita melihat para ulama tafsir, mereka menjelaskan bahawa huda yang disebutkan di dalam ayat ini merujuk kepada ahkam syariat. Merujuk kepada hukum hakam syariat dari segi perundangan dan sebagainya. Ya, adapun nur pula, maka ia adalah penerangan akidah di dalam hati seorang muslim. Jadi pendek kata, kitab Taurat ini mereka mempunyai ia mempunyai penerangan tentang akidah. Okey, dan juga ia menerangkan tentang hukum hakam syariat perundangan dari segi apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ini? Kita faham daripada ayat ini bahawa Taurat itu sendiri sebenarnya ia sebagai satu kitab Allah yang sebenarnya berpotensi untuk mentransformasikan ummah. Sebab kalau kita lihat golongan Yahudi ini, ketika mana Nabi Musa alaihi salam sampai, mereka adalah golongan yang paling hina. Mereka adalah golongan yang kita katakan ditindas oleh Firaun. Tetapi bila mana mereka mendapat risalah, diutuskan Nabi Musa alaihi salam kepada mereka, kemudian diturunkan pula kitab Taurat kepada mereka, hasilnya daripada kitab itu, maka mereka berupaya menjadi satu bangsa yang hebat. Dan kita tidak menafikan orang Yahudi ini pada satu-satu masa dahulu mereka adalah satu bangsa yang hebat. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah memuliakan mereka atas sekalian bangsa-bangsa yang lain pada yang wujud pada ketika itu. Jadi kita katakan bahawa kitab Allah berpotensi untuk mentransformasikan ummah cuma jika ia diamalkan dengan cara yang betul. Sebab itu kalau kita lihat kepada ayat ini, golongan Yahudi dahulu mereka adalah golongan yang terbaik kerana mereka berpegang teguh kepada ajaran kitab Taurat itu. Sebab itu disebutkan dalam ayat ini, yahkumu bihan nabiyyun wa alladhina aslamu lil ladina hadu warabbaniyun. Jadi mereka berhukum menggunakan kitab Taurat. Ya. Jadi mesejnya adalah kita perlu berpegang teguh juga dengan kitab yang diturunkan kepada kita. Janganlah pegangan kitab Taurat pula kan. Jangan pula lepas ni nak mencari, tengok My Quran Time, lepas tu pergi cari kitab Taurat. Tu jadi masalah pula lah. Keliru. Mengapa cakap Taurat, cakap je lah terus Quran kan. Jadi sebenarnya apa bila ada orang gunakan istilah dia punya khitab Ustaz kan dalam sesuatu ayat tu, apa maksud khitab bila memahami sesuatu ayat Al-Quran tu? Okey. Khitab ini adalah bermaksud kepada siapa ia merujuk. Kepada siapa ia merujuk. Di dalam ayat ini kita boleh katakan sebenarnya seolah-olah ia merujuk kepada orang Yahudi, tetapi dalam masa yang sama kita boleh juga kata ia merujuk kepada umum. Sebab seolah-olah Allah sedang menegur orang Yahudi. Allah sedang menegur kepada mereka bahawa kami menurunkan kitab Taurat. Ada huda, ada nur. Yang mana kalau kamu berpegang betul-betul kepada kedua kitab ini, niscaya kamu telah masuk Islam. Kan? Jadi kita yang di pihak yang lain, ataupun kita yang kita kata bukanlah dari kalangan orang Yahudi, kita faham bahawa orang Yahudi kerana mereka sudah tidak lagi berpegang kepada Taurat itu. Niscaya kalau sahaja mereka berpegang kepada Taurat, niscaya mereka sudah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kita kata kerana kamu tidak berpegang maka kamu telah sesat. Jadi kami, cerita pasal kita belum sampai lagi. Kerana cerita pasal kita insya-Allah akan disebutkan pada ayat yang ke-48 tu. Jadi memandangkan soalan pada ayat yang ke-44, jadi kita berhenti di situ dululah. Okey, alhamdulillah. Dan ayat 44 ni panjang, ada istilah Rabbaniyun wal Ahbar kan. Siapa kumpulan ini dalam kumpulan Yahudi, dan sudah tentunya dia ada kaitan dengan kita sebagai pelajaran daripada umat terdahulu. Ya, betul. Kalau Rabbaniyun yang saya lihat di dalam kitab tafsir ini, Rabbani adalah dia merujuk kepada mereka yang kita kata yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga adalah di kalangan para ulama. Ar-Rabbaniyun dengan Ahbar ini, seolah-olah Ar-Rabbaniyun ini adalah ulama yang lebih daripada Al-Ahbar. Jadi Al-Ahbar juga adalah di kalangan ulama, cuma Rabbaniyun ini adalah mereka yang lebih. Ya. Ataupun kita boleh katakan mereka adalah golongan ulama ataupun cerdik pandai yang menguruskan urusan manusia. Itu yang kita boleh cakapkan. Jadi Rabbaniyun mereka adalah level yang lebih tinggi
berbanding akhbar. Jadi akhbar ini kadang-kadang ialah akhbar ini bila mana ilmu dia kurang, jadi kadang-kadang yang saya fahamnya adalah akhbar ini yang berpotensi untuk faham tak? Boleh menyesatkan orang. Ar-Rabbaniyun biasanya, kalau golongan Ar-Rabbaniyun ni adalah mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaranglah untuk mereka untuk kita kata menyeleweng. Tetapi akhbar ini mungkin kerana kita tak tahulah. Sebab tu kita kata di dalam ada satu ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, kan, mereka mengambil ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh kata bahawa yang saya sebutkan tadi, ia lebih merujuk kepada level lah. Rabbani adalah lebih tinggi, maka akhbar ni di bawah sikit daripada Jadi kalau Rabbani. zaman sekarang ni macam mana dalam kalangan umat Islam, Ustaz? Dalam kalangan umat Islam, wallahu taala alam, kerana benda ni merujuk, kita pun tidak mengata akhbar dalam kita punya masyarakat kita. Kita lebih kepada merujuk kepada ulama-ulama lah. Ulama yang Jadi ulama-ulama, kalau dalam sini mungkin kita boleh kata ada ulama yang mujtahid. Ulama mujtahid yang mana ulama-ulama ini adalah ulama yang memang berhak, memang mereka mempunyai kemampuan untuk mengekstrak hukum. Kita katakan mujtahid lah, maksudnya mereka ni orang yang betul-betul ulama yang betul-betul faham kepada Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, kita katakanlah contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ataupun kalau kita merujuk kepada konteks kita zaman sekarang, mungkin di kalangan mufti-mufti yang kita kata yang alim, ulama. Jadi mereka ini insya-Allah bolehlah kita anggap sebagai ulama-ulama yang terkedepan, ataupun yang kita kata yang agak advance berbanding dengan ulama-ulama yang di bawah sikit lah, kita kata. Wallahu alam. Jadi terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif menjelaskan tentang kumpulan-kumpulan tokoh agama di dalam bangsa ataupun Bani Israel, dan sekaligus ianya menjadi sebagai satu panduan kepada kita bahawa sebenarnya peranan ulama ataupun golongan yang berilmu ini menjaga kitab Allah, menjaga kitab Allah, menjaga peraturan yang ada, dan sudah tentunya penjagaan tu bukan sekadar jaga bukunya saja, kan, tetapi bagaimana ianya dididik dan ianya disampaikan di dalam masyarakat. Dan ada satu cabaran, iaitu kadang-kadang bila orang yang berilmu agama ini dia mungkin tunduk kepada manusia, pasal ada manusia yang Ustaz tolong endorsekan produk saya ni, kan, saya nak promote masuk TV ni, kan. Jadi kalau Ustaz cakap dengan saya cakap lain, kan. Jadi perkara-perkara begitu adalah antara cabaran yang berlaku pada Bani Israel, dan ianya juga menjadi cabaran pada waktu ini. Dan kita nak melihat bagaimanakah Allah menggunakan perkataan di hujung ayat 44, faulaika humul kafirun, di hujung ayat 45, faulaika humuz zalimun, dan pada hujung ayat yang ke-47, faulaika humul fasiqun. Tiga istilah berbeza, tetapi ia adalah amaran keras bagi kita semua. Kalau tidak berhukum, tahkim, penghakiman itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang sebenar-benarnya? Kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri.
Yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud macam-macam lah. Kubah masjid jatuh terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan. Dan waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-45. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Solat, Infak. Sama-sama kita ingin mengulang kaji halaman yang ke-115 dan 116. Dan sudah pun kita berbincang sebentar tadi bagaimana dalam dua halaman ini banyak kali Allah menggunakan perkataan hukum, ya, penghakiman itu perlu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung ayat 44 Allah menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah faulaika humul kafirun, dan pada ayat yang ke-45 itu faulaika humul zalimun, dan pada ayat yang ke-47 faulaika humul fasiqun. Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan Ustaz ya, pasal tiga ayat ni dia terkenal, ya, famous sangat tu daripada zaman dahulu kala, ya, sampailah zaman sekarang ni kalau ada ceramah aja ketika nak pilih pemimpin ke keluar ayat ni kan. Jadi ayat ini sebenarnya memang boleh digunakan pada sesiapa saja yang tak nak kalau ada orang mencuri tak potong tangan, ini kafir ni, ataupun siapa sebenarnya tujuan ayat ini. Silakan. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka mereka adalah kafir. Saya rasa ayat ini agak jelas ya untuk kita nak faham di mana mereka yang tidak menggunakan hukum Allah SWT maka termasuk di dalam kalangan orang yang kafir. Cuma ada cuma tu penting tu. Kita kena faham. Kita kena faham dalam bila mana kita merujuk kepada orang Islam. Kalau orang kafir maka ia jelas kafir, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila kita menggunakan ayat ini terhadap orang Islam maka dia ada syarat dia. Yang dimaksud dengan syarat ini adalah seseorang Muslim itu hanya dianggap kafir bila mana dia mengingkari dan dia yajhad. Maksudnya dia mengingkari bahawa ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia dianggap di dalam golongan orang yang kafir. Tetapi kalaulah dia tidak menganggap benda itu, dia tidak mengingkari, cuma dia tidak mahu buat, maka dia tidak termasuk di dalam golongan orang yang kafir. Maka syarat dia adalah juhud, ingkar. Maksudnya dia menolak itu adalah hukuman Allah dan dia mengingkari, maka barulah dia termasuk di dalam
golongan orang yang kafir. Sebab tu diriwayatkan oleh beberapa ulama tafsir. Contoh jika tak silap saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufur, zulmun duna zulmun, fusuqun duna fisqun duna fisq. Atau kama qala. Di mana dia kata kekafiran tetapi bukanlah kekafiran yang seperti mana yang kita faham. Kan, kezaliman tetapi bukanlah kezaliman seperti mana kalau kita menyifatkan orang kafir itu zalim, tidaklah sama seperti mana kita menyifatkan orang Islam itu zalim. Jadi pendek kata, ayat ini dia merujuk kepada dua-dua golongan. Orang yang kafir pun ya juga, kerana mereka tidak berhukum dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, orang yang Islam juga ya juga, jika mereka mengingkari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka menolak, maksud dia kata ini bukan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang menarik dia, kita sebenarnya kalau kita lihat kepada ayat inilah dari segi pemerhatian saya kan, memanglah kita kata orang Islam bila mana mereka tidak berhukum dengan hukuman Allah, dia menjadi seolah-olah kufur nikmat pun jadi jugalah. Ya. Ya, seolah kerana apa? Kerana Allah telah menurunkan hukuman ini kepada untuk kita berhukum kepadanya. Kerana inilah hukuman yang paling adil yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Bila kita menolak hukuman itu, seolah-olah kita tidak menghargai Hadiah dari Allah. hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walaupun kita tidak kata ia adalah kufur yang keluar daripada Islam, tidak, tetapi ia juga salah satu bentuk daripada kufur nikmat. Kalau kita kata mereka ini adalah zalim, semestinya kerana bila mana kita berhakim dengan hukuman selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya ada unsur kezaliman di situ. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, dan hukuman Allah yang paling adil. Maka jikalau kita mengambil hukuman yang lain, maka akan ada unsur kezaliman di situ. Mungkin unsur kezaliman itu terkena kepada pelaku ataupun kepada mangsa. Kan? Mengikut hukum, mengikut apa keadaan yang ada. Kan? Fisq, fusuk, kalau kita faham, fisqun ni adalah al-khuruj an ta'atillah, di mana seseorang itu keluar daripada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga boleh diletakkan kepada orang Islam, di mana orang yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka semestinya dia telah terkeluar daripada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma adakah dia termasuk dalam golongan yang kafir? Maka seperti mana yang kita sebutkan tadi, kalau ada padanya syarat tadi tu, di mana dia juhud dan ingkar, dia menolak bahawa ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi mana dia tidak sampai ke tahap itu, kita tidak boleh mengeluarkan seseorang itu daripada dairatul Islam, daripada lingkungan agama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa menjelaskan tiga istilah ini yang kadang-kadang selalu disalahgunakan Ustaz ya. Bila letak saja al-kafirun itu terus sahaja kalau siapa yang tak menyokong ataupun tak buat menyokong kepada orang-orang yang memperjuangkan kepada istilahnya hudud ataupun peraturan Islam, maka terus sahaja digelar sebagai kafir ya, ataupun belum lagi yang kata kafir itu nyawanya halal pula tu. Jadi dia bertimpa-timpa kesan daripada penggunaan istilah yang perlu dirujuk balik kepada kefahaman orang-orang yang lebih awal yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sama juga dengan perkataan zalim ataupun perkataan fasik itu, nanti dia kata bahawa nanti tak boleh jadi wali ketika anak dia nak kahwin. Kan pasal apa? Pasal rupa-rupanya berteraskan kepada ayat ini terus sahaja diletakkan status tersebut. Jadi ini satu disiplin besar yang perlu kita serahkan kepada yang pakar lah Ustaz kan. Maksudnya kalau nak sampai digelar kafir ke zalim ke fasik ini, pasal dia satu hukuman kan, pasal kesannya nanti anak perempuan dia tak boleh dah, abah saya dah nak kahwin dah, abah dah tak boleh dah, baru orang cakap abah fasik contohnya lah kan. Ataupun si anak pula kata abah saya rasa abah ni macam anak pula pasal silap tadabbur. Silap memahami kepada isi kandung daripada tiga ayat yang penting difahami secara jelas. Jadi ini adalah sebahagian daripada halaman 115 dan 116. Kita teruskan dengan ayat yang ke-48. Panjang ayat ni Ustaz ya. Tapi kita nak juga dengar suara merdu daripada Ustaz Tarmizi hari ini. Masya-Allah. Kita serahkan kepada Ustaz. Ya. Baik, jadi kita nak melihat ayat yang ke-48 Safas. Kita nak baca sampai habis Kita baca sampai syir'atan wa minhaja. Wa minhaja. Okey, kita baca sama-sama ibu ayah sekalian. Bermula ayat 48 sehingga ke tengah-tengah tu, syir'atan wa minhaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan sebahagian daripada ayat yang ke-48 dan Allah menjelaskan kami turunkan Al-Kitab dengan Al-Haq, dengan kebenaran, dengan tujuan yang jelas, membenarkan apa yang ada kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan, satu istilah baru yang kita ingin mengetahuinya. Ya, kalau nama Allah itu ada Al-Muhaimin, tetapi di sini ini merujuk kepada Al-Kitab, wa muhaiminan alaih. Apakah maksud muhaimin dalam ayat yang ke-48 ini? Kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini untuk memahami lebih tuntas tentang istilah ini sebagai panduan kita bersama. My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Hussaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis baik, ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gotziher. Ignaz Gotziher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah. Maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان
وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن. Itulah sedikit kata syair ataupun qasidah lah nasyid. Huwa al-Quran. Wa fi tu'attarul adhan, dia mewangikan atau menyedapkan pendengaran bila tak pernah jemu. Safas, tambah-tambah kalau dapat ilmu pula ini daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif pencerahan Safas kan. Lagilah meresap. Subhanallah. Dan inilah yang kita ingin laksanakan terus-menerus Ustaz ya. Apabila Allah nyatakan wa anzalna ilaikal kitab pada ayat yang ke-48 di mana ini anugerah daripada Allah kan diturunkan kepada kita ini dengan kebenaran, dan istilah yang digunakan pada ayat 48 ini ialah wa muhaiminan. Terus kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif menjelaskan apa maksud muhaimin di sini Ustaz. Sila. Muhaiminan alaih. Kalau kita lihat kepada terjemahan dia, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Raqib. Ataupun kita kata Quran ini seolah-olah menjaga kitab-kitab yang terdahulu. Macam mana tu Ustaz? Kan? Saya kena jawab. Kata nak bagi soalan Saya senyum ya. Takut saya bertukar panel pula dah. Tukar panel ke sana jawab ya. Ke sana. Okay. Jadi menarik dia tuan-tuan. Kalau kita lihat pada ayat 44 tadi kita dah jelaskan tentang bagaimana kitab Taurat itu mempunyai huda wa nur. Kan? Dan kita lihat kitab kalau lihat pada ayat yang ke-46 juga ada huda dan juga ada nur pada Injil. Injil. Tetapi bila datang kepada Al-Quran terus disebut muhaiminan alaih. Masya-Allah. Kerana Al-Quran ini mereka menjaga kitab Taurat dan Injil dalam erti kata segala mesej yang asli yang tidak diubah di dalam kitab Taurat dan Injil sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Jadi inilah kalau kita kata apakah mesej yang sebenar di dalam Taurat dan Injil, terutama sekali berkenaan dengan akidah, maka lihat sahaja Al-Quran, maka itulah apa yang kamu akan dapati sebenarnya di dalam Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran ini dia menjaga mesej yang asli itu dijaga oleh Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat tafsiran Muhaimin ni di kalangan para ulama sangat-sangat menarik di mana Al-Quran ini mengandungi segala hikmah panduan kitab-kitab yang terdahulu dan dalam masa yang sama dia mengandungi hikmah panduannya yang tersendiri. Insya-Allah. Jadi kalau tadi kita nak puji Taurat ada huda dan nur, Injil ada huda dan nur, sebenarnya Al-Quran mengandungi segala huda dan nur itu, bahkan lebih lagi daripada itu. Kerana ia adalah panduan yang untuk akhir zaman. Jadi dan Quran ini dia juga kalau kita lihat ada setengah ulama akan kata dia seolah-olah kata pemutus. Kan dia seolah al-hakim, dia yang menghukum. Apa yang selari dengan Al-Quran daripada Taurat dan Injil, maka ia diterima. Dan apa yang menyalahi Al-Quran daripada Taurat dan Injil, maka ia ditolak. Maka di situ Al-Quran itu ialah kata pemutus. Jadi kita kalau kita buka Taurat, tak payah buka lah tuan-tuan. Saya cuma cakap bagi orang-orang yang mengkaji lah ya. Bila dia buka Taurat dan Injil ke ataupun orang agama lain, kalau nak banding apa yang sama dengan Al-Quran, maka itulah sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Taurat dan Injil sebenarnya. Jadi itu yang kita menarik tentang Al-Quran. Sebab tu bila mana Al-Quran ini telah diturunkan, kita tidak perlu lagi rujuk kepada mana-mana kitab lain sebagai kitab panduan. Bahkan Nabi SAW ketika mana ada kata-kata Umar radhiyallahu anhu yang merujuk seolah-olah Umar nak bertanya kepada ahli kitab, maka Nabi SAW sangat marah. Nabi SAW kata kalau sahaja Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, niscaya kedua-dua Nabi tersebut akan ikut Nabi Muhammad SAW. Tidak mempunyai pilihan lain melainkan untuk mengikut Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad adalah Nabi yang teragung. Dan kitab yang diturunkan ke atas baginda Nabi SAW adalah muhaimin ala hadainil kitabain. Yang menjaga kedua kitab ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah mencukupi untuk kita, kan? Tambah juga perlu ditambah kepada sunnah baginda Nabi SAW lah. Saya takut kau orang ambil kata-kata saya, dia kata Quran dah mencukupi, tak nak ambil sunnah pula. Sudah, kan? Jadi Quran itu mencukupi untuk kita sebagai
kitab Allah Subhanahu Wa Taala ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas kepada kita Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapati panduan yang komprehensif yang tidak perlu untuk kita mencari di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif memberikan panduan bagaimana perkataan muhaimin ini sebagai asas dalam kita membuat pilihan dan keputusan Ustaz ya. Ya. Maksudnya ialah kita ada Taurat, kita ada Injil, kita ada pelbagai idea-idea di sekitar, tetapi bila kita ada Al-Quran, Quranlah penentu. Ya, penentu kepada kebenaran tersebut. Pasal ada yang kata bahawa Taurat ni kan turun lebih awal. Kan, yang ini turun lambat. Jadi dia kata yang lambat ni mesti junior kan. Junior mesti ikut senior kan. Tetapi rupa-rupanya yang diturunkan ini penentu kepada senior yang buat rosak tu. Kan. Kalau maksudnya dalam Taurat itu ada yang telah ditukar-tukar, yang itu tidak dijanjikan Allah penjagaan secara hakikinya, tetapi bagi Al-Quran ini Allah berfirman dalam surah Al-Hijr itu pasti akan dijaga dan ia sebagai satu neraca kebenaran yang diturunkan oleh Allah sepanjang zaman. Jadi ini adalah cara penting. Pasal ada juga anak-anak kadang-kadang masa dulu saya pergi ke luar negara Ustaz ya, saya baca website pasal nak bersedia untuk pergi ke US kan, bacalah website kata tentang Bible, tentang tentang Taurat apa sebagainya, tapi rupa-rupanya bukan Taurat menentukan ini betul kan, tetapi ini yang menentukan sana betul. Dua cara berfikir yang berbeza ya. Kalau orientalis tu dia kata pasal ini baru turun, mungkin Nabi Muhammad ni terikut-ikut Taurat kan, terikut-ikut Injil, padahal sebenarnya yang tak betul itu bukan daripada Taurat dan Injil ya. Yang tak betul itu hanya daripada pendeta ataupun orang-orang yang rosak, yang cuba mengubah Taurat dan Injil itu sendiri. Dan ini sebagai satu, bila kita ada muhaimin ini bagi kita umat Islam Ustaz ya, dia ada jati diri. Quran ada ya, dan disyarahkan oleh sunnah itu sudah cukup ya. Dan kalau ada yang kata saya baca Quran tak nak ikut sunnah, itu maksudnya tak baca Quran sangatlah tu kan. Pasal Quran ini akan ada panduan tentang Rasul ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ianya hanya nabi di langit kan, dia mesti merujuk kepada nabi di bumi yang melakukan sunnah dalam melaksanakan isi Alkitab yang diturunkan sebagai hadiah anugerah kepada kita. Kita mohon pada Allah SWT, Allah memimpin diri kita, keluarga kita sentiasa bersama dengan Al-Muhaimin ini ataupun Muhaiminan alaih ini, dan harapnya Allah sentiasa memberi keteguhan hidayah sehingga kita dapat bersama dengan Nabi yang diturunkan kitab ini di akhirat sana nanti insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fil ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa ya, bersama pada hari ini untuk menjelaskan beberapa istilah permata daripada dua halaman 115 116 sebagai panduan yang kita akan pegang benar-benar. Dan kita bila Al-Quran ini sebagai wa muhaiminan alaih, sudah tentunya ia menjadi jati diri bahawa kita ada Al-Quran, kita ada sunnah, pegang elok-elok, dan itulah punca Al-Haq yang sebenar-benarnya. Ini yang ingin kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang dan menyokong kepada usaha ini, dan juga berkongsi ilmu, berkongsi jaringan, berkongsi pengkalan data untuk kita sebarkan isi kandung Al-Quran ini. Dan harapnya pada sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pendidikan dan juga pelbagai organisasi akan mengambil Al-Quran ini sebagai bacaan penting untuk memastikan jati diri wa muhaiminan alaih yang kita belajar tadi menjadi kenyataan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod baru, ayat baru daripada Suratul Maidah pada hari esok insyaAllah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq.
وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين